السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, kita kembali pada ayat 28 dan 29, seterusnya ayat 30, iaitu firman Allah SWT dalam surah Yusuf. Bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka jilid yang keempat, kita berada pada muka surat 566. Usahakanlah tuan-tuan dalam hidup ini untuk memahami Al-Quran. Setakat terjemahan mungkin banyak lagi perkara yang tidak jelas, perkara yang bersifat kelabu. Perlu kita kepada tafsir Quran, antara tafsir yang terbaik yang terima zaman berzaman ratusan tahun, tafsir Ibn Katsir. Lihat ya pada ayat 28, 29, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ. Sadaqallahul azim. Maka tak kala suami wanita itu melihat baju kemeja Yusuf koyak di belakang, maka berkatalah dia, sungguhnya kejadian itu adalah termasuk antara tipu dayamu. Sungguhnya tipu dayamu adalah besar. Yusuf, berpalinglah dari ini. Dan kamu, wahai isteriku, mohonlah ampun atas dosamu itu. Kerana kamu sesungguhnya termasuk di kalangan orang yang berbuat salah. Sekarang pembuktian telah pun hadir. Dan dari sudut logik, apa yang disebut oleh syahid itu sama ada dia lelaki dewasa ataupun kanak-kanak yang masih lagi berada dalam buaian. Seperti yang dipilih pandangan ini oleh ramai juga para ulama tafsir, termasuk sahib Adwa'ul Bayan, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, bahawa beliau membawakan bukti daripada hadis-hadis sahih yang menunjukkan Nabi menyatakan semikian. Anak-anak kecil itu berkata-kata. Maka sekarang suami pun sudah sedar bahawa ini merupakan satu perangkap yang dibuat oleh isteri dalam keadaan dia terpaksa. Dia membuat helah bagi menyelamatkan keadaannya, menutup keaibannya. Maka setelah menegur isterinya, maka dia berpaling kepada Yusuf. Bayangkan dialog yang berlaku itu. Kata Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, bila beliau mengatakan demikian kepada Nabi Yusuf, Yusuf, a'rid an hadha. Wahai Yusuf, berpalinglah dari perkara ini. Jangan hiraukan peristiwa ini. Anggaplah ia seolah-olah tidak ada, tidak berlaku. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa dia ingin menyelamatkan keadaan keluarganya. Ini harfun nida dihazafkan dalam tafsir Al-Kasyaf, mengatakan bagi menunjukkan seolah dia nak Nabi Yusuf ini taqribun lahu wa taltifun limahlihi, nak minta supaya Nabi Yusuf ni bertenanglah Yusuf, janganlah cakap perkara ni kepada siapa pun. Tapi dia menjaga status dirinya sebagai orang terhormat. Maka bayangkan reputasinya akan tercela dan orang akan menceritakan keadaan itu, dan tentulah akan banyak qila wa qala dalam perkara tersebut. Banyaklah nanti orang membawang bertanya, dan perkara itu tentu takkan tersembunyi. Jadi dia nak berkata pada Yusuf, Yusuf, palinglah dari perkara-perkara ni, nak anggaplah dia tidak pernah berlaku. Hubungan kita tetap baik kerana aku mengetahui jauh dalam hatiku engkau ni tidak bersalah. Agaknya begitulah perasaan yang main dalam fikirannya. Ataupun maksud dia, jangan cerita apa pun pada orang lain. Tindakan ni perlu diambil oleh sang suami, oleh si suami ni. Siapa-siapa jadi suami berada dalam situasi seperti ini, dia orang besar, orang penting. Sedikit saja perkara yang berlaku, umpama api dalam sekam akan membakar habis untuk menghancurkan barangkali kedudukannya, pangkatnya, sum'ahnya. Jadi dia kena menjaga nama baik keluarganya. Lalu dia pun berpaling lagi sekali kepada isinya dan berkata, dan kau wahai perempuan, mohonlah keampunan atas dosa-dosamu. Di sini para ulama tafsir membawakan mengapa dia berkata kepada isterinya, wastaghfiri li dhanbik, mintalah ampun kepada Allah. Istighfar ni merujuk kepada orang perempuan. Istighfar, tuduhan ini kepada orang perempuan, kepada isterinya, sedangkan mereka bukannya orang Islam. Ini perkara yang dibawakan. Dan sebelum itu, untuk pengetahuan tuan-tuan, perkataan yang digunakan oleh Allah SWT di sini, kata para ulama tafsir, contohnya Imam Zadil Masir, kata Imam Ibn Jauzi dalam Zadil Masir, dia ada dua takwilan. Bahawa istaghfiri li dhanbik ni merujuk kepada dua perkara yang tersirat mungkin di sebalik penggunaan perkataan itu. Yang pertama, istighfar merujuk kepada jaga dirimu. Jangan dedahkan lagi kepada masalah seperti ini berlaku akan datang. Ini pendapat Ibn Abbas. Ataupun mungkin juga yang kedua, walaupun dia kafir, dia tidak beriman, tapi tetap juga ada perasaan rasa berdosa, lalu minta si isteri ini supaya bertaubat dalam konteks agama mereka lah.
Ataupun kata Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam tafsirnya Ta'wilatul Quran, mereka ni memanglah orang kafir, menyembah berhala. Tetapi berhala itu sebagai perantaraan, macam orang Arab jahiliyah juga menyembah patung berhala. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami menyembah patung berhala ni sebenarnya kami menyembah Allah, cuma kami malu nak direct kepadanya, maka kami menggunakan patung berhala yang tidak berdosa ini sebagai batu loncatan kami untuk dapat apa yang kami minta. Dan mereka beriman kepada Allah dengan cara syirik seperti itulah. Mereka menyangkakan mereka beriman. Jadi term seperti istighfar ni ada bermain dalam fikiran mereka, juga digunakan oleh kalangan mereka. Agaknya begitu kata Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi berkenaan dengan penggunaan istighfar di sini, iaitu istighfar yang disuruh oleh suami kepada isteri untuk memohon kepada Allah keampunan. Ataupun ada pendapat lain yang mengatakan bahawa di sini ada tokoh ni tadi, ataupun yang menyertai lazimnya kata Al-Imam Abu Sa'ud dalam tafsirnya, bahawa tentulah orang kenamaan ini mempunyai bodyguard, mempunyai pengurus, mempunyai PA, segala macam pembantu yang ada kelilingnya. Dalam keadaan-keadaan yang crucial seperti ini pun tentu ada siapa yang ikut dia. Maka lelaki inilah yang nampaknya mempunyai peranan menasihati si isteri. Berkata kepadanya ketika suami sedang bercakap dengan Yusuf itu, dia berkata kepada Zulaikha, puan bersalah nampaknya, puan kena minta ampun kepada suami. Agaknya begitu keadaan yang mungkin juga berlaku, kata Al-Imam Abu Sa'ud. Dalam tafsir Al-Qasimi, menarik juga untuk saya bawakan kepada tuan-tuan apa yang berlaku sekarang dalam drama yang berlaku dalam keluarga ni sekarang. Bahawa suami tahu isinya bersalah, tapi dia kena menjaga status dirinya, imej dirinya dan juga reputasi dirinya. Maka dia bercakap begitu tenang, tak ada nampak pun seolah-olah dia memendam kemarahan dan tindakan yang mungkin tindakan yang keras yang akan diambil pada isteri. Tak nampak begitu dalam penggunaan ayat Quran. Mungkinkah kata Imam Al-Qasimi dan Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya Mahzinul Ta'wil, mungkin agaknya kat sini benar kata Ibn Khaldun. Apa pula kata Ibn Khaldun? Ibn Khaldun ni seorang pakar sosiologi yang terkemuka dalam kitabnya Al-Muqaddimah, bahawa tabiat dan akhlak seseorang itu sangat dipengaruhi oleh suasana alam, bi'ah, makan, pakai orang kelilingnya. Maka agaknya pengaruh bumi Mesir itu dengan cuacanya, tanahnya, budayanya menjadikan suami ni dipanggil darah sejuk, bersikap lemah lembut. Agaknya begitu kata Imam Al-Qasimi dan tafsir Mahzinul Ta'wil, merujuk kepada pendapat Ibn Khaldun. Itu sebab tindakan tegas atau keras tidak diambil terhadap isteri walaupun dia ditangkap basah sekarang ni. Tapi perkara ni agak pelik lah jika kita perhatikan tuan-tuan, kerana sikap seorang lelaki yang biarkan perkara-perkara keburukan berlaku pada isinya. Ini dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, salah satu la yanzurullahu azza wa jal ilaihim yawmal qiyamati al-aqu liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilatu wad dayuthu wa thalathatun la yadkhuluna al-jannah al-aqu liwalidayhi wal mudminu al-khamri wal mannanu mimma a'ta. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka ke akhirat ni. Yang pertama sekali adalah orang derhaka kepada ibu ayahnya. Yang kedua, perempuan yang menjadi seperti lelaki. Apa dipanggil ni? Dipanggil sebagai, adalah istilah yang dipanggil dalam suasana pada ni, perempuan yang nak jadi lelaki sangat. Ad-dayuth. Ad-dayuth ni makna orang lelaki yang membiarkan satu perkara khubuth berlaku dalam keluarganya, satu benda yang mungkar berlaku dalam keluarganya. Man aqara fi ahlihi al-khubuth. Seorang lelaki yang membiarkan anak isinya, anak perempuannya, isinya bertabaru, memakai pakaian-pakaian mendedahkan aurat. Ini namanya dayuth. Dayuth ini mereka tidak akan menghidu awan syurga, walaupun syurga itu dapat dihidu daripada jarak 500 tahun perjalanan. Jadi kalau nak pegang pada pendapat ini bagi mentadbirirkan tindakan lelaki tersebut bahawa isinya tidak bersalah dan hanya menasihati dalam kerangka kata-kata yang indah, yang sopan macam tu, bagi mengatakan dia hidup dalam suasana bumi Mesir, tanahnya lembut, udarinya sejuk, maka dia pun jadi begitu. Ini adalah kata-kata yang boleh dimuhasabah. Jadi dayuth ini mengakibatkan suami itu bertindak menjamkan mata terhadap kecurangan isinya, malah tak ada rasa marah, rasa berang. Suami seperti ini tak mampu nak menegur, menyalahkan isinya, tapi dia menyebut seperti itu bagi tak apa, ini kebiasaan orang perempuan. Kebiasaan apa? Tuan-tuan ni boleh sekalian. Dan kesempatan ini juga saya teringat kepada satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan kaum lelaki. Nabi SAW telah beritahu kita kaum lelaki. Hadis ini riwayat Muslim, merupakan hadis sahih, bahawa sebenarnya orang perempuan dia datang dan pergi dalam rupa syaitan. Maknanya keadaan itu menarik si lelaki untuk berfikir benda yang bukan-bukan, benda-benda bersifat seksual. Alangkah kesiannya kepada orang lelaki yang hidup tanpa isteri dan dalam suasana perempuan semua menedahkan auratnya. Jadi Nabi menyatakan
Di sini, bila seorang perempuan muncul di hadapan seorang lelaki dengan pakaian tertentu, gaya tertentu, lenggang-lenggok yang tertentu, penampilan tertentu, boleh mengakibatkan lelaki ini rosak pada imannya. Maka sebab itu Nabi telah berpesan kepada kaum lelaki, suami, bila kamu melihat seorang perempuan, merasa kagum padanya, terpesona dengannya, hendaklah kamu mendatangi isterimu. Kerana apa yang terdapat pada perempuan itu yang kamu kagumi, yang kamu rasa syok, kamu rasa syahwat, maka perkara itu ada pada isterimu. Gitu juga Nabi SAW pesan kepada kita dalam hadis sahih Muslim yang lain, la tadkhulu 'alal mughibat fa inna syaitana yajri min ahadikum majrad dam kulna wa minka qala minni walakin Allah anani alaihi fa aslam. Bahawa Nabi SAW telah pun menyatakan jangan kamu berdamping dengan perempuan yang tidak ada suami. Suami tidak ada ke, outstation ke, memang dia tidak berkahwin ke, jangan kamu membiarkan diri kamu menjadi mangsa kepada syaitan, kerana berada dengan suasana seperti itu dengan seseorang perempuan, sedangkan dalam diri kamu adanya syaitan yang duduk bergerak seperti mana aliran darah, maka itu akan mendedahkan kamu kepada bahaya. Agaknya dalam suasana yang berlaku, lelaki ini tidak mampu mendatangi isterinya, dan isterinya pula merhatikan di hadapannya ada seorang lelaki yang segak, walaupun bertaraf hamba kepada mereka, tapi setiap hari melihat, maka tentu sikit sebanyak memberi kesan kepada dirinya. Itu sebab dapat kita lihat dalam penggunaan ayat Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kata-kata yang tersebar dalam masyarakat, kada syarafaha hubba, wanita ni telah kemaruk, telah pun ditimpa mabuk asmara dengan pemuda yang bekerja di rumahnya yang merupakan seorang lelaki dari keturunan hamba, seolah begitu kata orang di luar sana. Jadi agaknya di atas dasar inilah yang menyebabkan si suami berkata kepada isteri pada ayat yang ke-29, bila kita perhatikan laras ini, Yusufu arid an haza wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Wahai Yusuf, berpalinglah daripada benda ni, diamlah, jangan cakap apa-apa pada siapa pun, anggaplah ia tidak berlaku Yusuf, kerana aku merupakan majikan padamu, banyak berlaku baik padamu, jadikan ia sebab untuk engkau tak cerita Yusuf. Agaknya begitu maksudnya. Dan dikatakan kepada perempuan ni, sama ada suami itu sendiri berkata atau pihak ketiga yang berkata wastaghfiri li dhanbik, dan setelah huraikan kepada tuntutan untuk istighfar itu juga berlaku walaupun daripada si kafir, innaki kunti minal khati'in, sungguhnya engkau ini di kalangan orang yang melakukan kesalahan. Kenapa Allah tak sebut innaki kunti minal khati'at? Perempuan bukan? Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan khati'in itu jamak muzakkar salim, jamak muannas salim adalah khati'at, dia merujuk kepada orang perempuan bukan? Engkau isteriku, kau di kalangan orang bersalah tahu. Dan perkataan khati'in ini, kata para ulama tafsir, dapat kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, contohnya dalam tafsir Gharibil Quran oleh Al-Imam Ibn Qutaybah. Tafsir Gharibil Quran mengatakan bahawa khata' yang dimaksudkan khati'ah, mukhti', ini berbeza. Khati'in adalah merujuk kepada jamak yang kata tunggalnya adalah khati', berbeza daripada mukhti'. Mukhti' jamaknya mukhti'in. Kalau dalam konteks ayat ini, innaki kunti minal khati'in, iaitu satu kesalahan yang merupakan satu kesalahan yang disengajakan, yang telah ada pre-plan, dia telah pun merancang untuk melakukannya. Mukhti' melakukan satu kesalahan, mungkin dia tidak tahu ataupun dia tersilap. Jadi bila Allah menyebut innaki kunti minal khati'in, sungguhnya kau wahai isteriku di kalangan orang yang melakukan dosa, kau bersalah, kau sengaja nak buat benda ni, Allah tidak menyebut perkataan khati'at, kerana sikap sedemikian juga merupakan silap aku juga agaknya. Jadi mana-mana orang melakukan kesalahan, biasanya dalam kes seksual ini lelaki lebih dipertanggungjawabkan. Dalam apa-apa kes berkaitan dengan benda-benda kesalahan seksual, biasanya orang lelaki yang menjadi dominannya, orang lelaki yang lebih ketaranya, skalanya. Maka mungkin kesalahan berlaku ini aku tak dapat nak cerita lebih panjang, kau memang bersalah, tapi aku bersalah juga kerana aku tidak memiliki keinginan terhadap orang perempuan, lalu mendedahkan dirimu wahai isteri kepada minat lelaki lain. Agaknya begitulah sebab Allah menggunakan perkataan innaki kunti minal khati'in, bahawa memang kesalahan seperti ini berpunca daripada orang lelaki juga akhirnya. Telah saya huraikan juga dalam kuliah lalu bahawa inna kaidakunna azim, sungguhnya keberhasilan gangguan seorang perempuan, godaannya ternyata lebih hebat daripada gangguan iblis. Mengapakah demikian? Saya nak sorot pandangan yang dikemukakan oleh para ulama tafsir, contohnya Habib Saud dalam tafsirnya Irsyad al-Aqli Salim, untuk kita fahami kenapakah Allah SWT menyatakan demikian. Kenapa bila sebut tentang tipu daya iblis itu, inna kaida syaitana kana dha'ifa, sungguhnya tipu daya syaitan itu merupakan satu tipu daya yang lemah. Tapi tipu daya seorang perempuan, inna kaida kunna azim, sungguhnya tipu daya perempuan itu tipu daya yang sangat hebat. Mengapa demikian? InsyaAllah saya akan huraikan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.